Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator pada hari ini, Ustaz Reza, wakil daripada Global Ihsan, yang dihormati Syekh Mahmud Qadah, yang mana sebelum ni kami tak pernah bertemu, hanya mendengar khabar daripada sahabat-sahabat. Nak jumpa tu tak kena saya timing, dan alhamdulillah pada malam ini sabata liqauna. Kalau ikut mazhab Bukhari ni dah sahih lah hadis tu. Sebelum ni ikut mazhab Muslimnya muasarah je kan. Baik, panel yang seterusnya, ustaz kita yang banyak memberikan manfaat ilmu di Masjid Nabawi, Ustaz dan insya-Allah Dr. Ariful Bahri. Sebelum ini memang kami pernah bertemu, sabatatir ru'yah. Tapi tak pernah berbicara sebab kami bertemu dekat airport. So, tengok macam pernah jumpa ustaz ni, tapi nak tegur takut orang lain. Kan? Rupanya betul lah kot kan? Satu pesawat. Satu pesawat. Jadi masa tu kami ada program di Riau. Dan Ustaz Wan Syukri daripada Thailand yang bersama dengan rombongan Global Ihsan pada kali ini. Dan semua sahabat-sahabat daripada rantau Nusantara, daripada Thailandnya, daripada Malaysia, daripada Indonesia dan juga daripada Singapura. Alhamdulillah, pada malam ini syukur kita dapat bersama, berhimpun, berukhuwah, berkenal-kenal. Dan saya sebut tadi dekat Syekh Mahmud, agak sejuk Madinah sebab kami datang daripada Mekah. Tapi Syekh kata ni belum sejuk lagi ni, ini biasa-biasa lagi. Jadi tapi kami ni rasa sejuk dah ni kan, sebab tadi hujan kan. Alhamdulillah. Baik, Madinah ialah satu bumi yang terkenal dengan penduduknya yang dulu digelar sebagai Al-Ansar. Ansar ini, nama mereka disebut dalam Quran. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Golongan yang awal daripada kalangan muhajirin dan kalangan al-ansar. Bumi yang sinonim dengan yang kita panggil sebagai pengorbanan. Inilah mengapa Madinah itu menjadi satu bumi yang dipilih oleh Nabi SAW untuk disemadikan jasadnya. Sebelum daripada datang ke Madinah ni, Nabi pergi ke Taif dulu. Dan saya sebut pada jemaah semalam, kemarin kami pergi ke Taif. Taif ni bumi ni subur. Pokok-pokok menghijau. Buah-buahan dia, tanam-tanaman dia. Dan mungkin waktu Nabi pergi ke sana tu, Nabi berfikir dari sudut strategi politik lebih sesuai Taif untuk dipilih sebagai pusat pengembangan Islam. Kerana lokasinya yang tinggi, susah untuk diserang oleh musuh. Dan juga buminya yang subur. Sehingga Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah memang ada kebun di sana. Seperti mana yang kita tahulah dalam kisah sirah. Tetapi orang Taif tidak menerima kehadiran Nabi SAW. Mereka tidak menyambut Nabi SAW seperti mana yang diharapkan, seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis, falam yujibni ila ma arad. Mereka tidak menyahut, mereka tidak menjawab apa yang aku inginkan. Mereka tidak mahu menyediakan apa yang aku hendak. Maka Nabi pun beredar daripada Taif. Sehinggalah Nabi SAW bertemu dengan orang-orang Ansar, yang mana Ansar menerima Nabi SAW. Digelar Ansar itu adalah kerana pengorbanan. Mulianya mereka itu bukan hanya sekadar tempat. Kerana kita tidak boleh pilih tempat di mana kita lahir. Kalau kita boleh pilih di mana tempat kita lahir, mungkin ada di kalangan kita yang pilih untuk lahir di Madinah. Kan macam Ustaz Fathan, dia kata dia tak nak balik. Kita duduk tunggu kat dia balik. Sebab dekat Malaysia Wahabi dah makin kurang. Asatizah lah. Pengikut Wahabi ramai. Tapi kita rasa kita penat. Ramai asatizah yang nak ke depan tu tak ramai. Kan? Jadi kita duduk tunggu dia balik.
Dia kata dia nak duduk Madinah kan. Kalau kita boleh pilih untuk dia lahirkan di mana, kita mungkin pilih nak lahir di Madinah. Atau mungkin kita pilih nak lahir di Mekah. Atau mungkin kita pilih nak lahir di negara Saudi ni yang berhampiran dengan Haramain. Supaya mudah kita nak beribadah, kita nak berurusan untuk umrah dan haji. Tapi kita tak boleh pilih. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi isyarat kepada kita, tempat ini menjadi mulia adalah kerana pengorbanan orang yang awal. Jadi semangat yang kita boleh ambil daripada Madinah ini ialah fadlus sabq. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlumba-lumba mendahului dalam perkara kebaikan. Walaupun orang-orang Taif itu akhirnya beriman. Kita semua tahu selepas pembukaan kota Mekah, manusia masuk ke dalam agama Islam ni berbondong-bondong ramai. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sebelum itu mereka betul-betul keras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi SAW menyebutkan ketika mana Aisyah bertanya, hal laqita yawman ashadda min yaumi Uhud, dia kata laqitu min qaumi qima laqit wa kana ashaddu ma laqitu yaumal aqabah. Nabi sebut dalam hadis Bukhari, dalam banyak-banyak hari yang aku bertemu dengan kaum Aisyah, hari yang paling dahsyat aku pernah lalui ialah hari Aqabah. Ibn Hajar kata, boleh jadi Aqabah Mina, boleh jadi Aqabah Taif, tapi peristiwa itu adalah peristiwa Taif. Keras awalnya orang-orang Taif, tapi hasil daripada kesabaran Nabi dan para sahabat, orang Taif masuk Islam. Bumi itu akhirnya menjadi bumi Muslim. Bani Thaqif terkenal sebagai puak-puak yang akhirnya menerima Islam. Bahkan keluar daripada dia tokoh-tokoh yang hebat, Abu Bakrah umpamanya, di antara mereka yang datang daripada Taif. Tapi hari ini, kalau orang pergi umrah, walaupun umrah itu di Mekah, boleh aja lepas pergi Mekah balik. Tapi seolah-olah tidak lengkap kalau tidak singgah di Madinah. Nak mengambil fadilat salat di Masjid Nabawi. Ada orang nak pergi Taif? Kalau kita tanya pada rombongan jemaah pun, sebab kami bawa juga, Ustaz Wan Syukri kami ni bawa juga rombongan nak pergi Taif. Nak dengar cerita Taif, kita pergi Taif, kita kata. Tapi daripada 100 jemaah yang kami bawa tu, tak sampai separuh yang nak pergi. Tak salah lah dia orang tak nak pergi pun. Kan? Sebab dia orang kata kami nak duduk di Mekah lah, kami nak salat di Masjidil Haram. Tak salah. Kenapa mereka nak duduk di Mekah? Tapi kalau pergi ke Madinah, mereka nak pergi ke Madinah kerana di Madinah itu ada fadlus sabq. Kelebihan mendahului satu-satu kebaikan. Dalam ramai-ramai sahabat, ramai sahabat, dan kita sebut, bila sebut nama sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in, Allah Ta'ala redha kepada mereka keseluruhannya. Tapi bila kita sebut nama-nama sahabat ni, darjat mereka tak sama. Kan? Ada di kalangan sahabat yang namanya mungkin kita dengar sekali, 2 kali je. Sama tak kedudukan Jarir bin Abdullah Al-Bajali dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Tak sama. Walaupun Jarir itu pun perawi hadis juga. Tapi sebab Jarir masuk lewat berbanding Abu Bakar. Kerana Abu Bakar itu ada fadlus sabq. Kelebihan mendahului sesuatu kebaikan. Di kita yang belajar di Madinah ni, sahabat-sahabatlah, saya tak direzekikan untuk belajar secara formal di Madinah. Kena ambil ruang dan peluang ini. Kerana kadang-kadang ada di kalangan kita ni yang takut tu melebihi tindakan. Kadang-kadang tak perlu takut pun. Tapi takut dia tu, takutlah. Takutlah. Itu pun takut, ni pun takut. Terlalu banyak takut berbanding tak takut. Ini yang menjadi masalah. Kan? Pelajar-pelajar Madinah ini, lepasan-lepasan Madinah ni ramai. Kerajaan Saudi belanja
mungkin bilion daripada awal penubuhan sampai sekarang, nak memberikan minhah kepada pelajar-pelajar yang belajar di Madinah. Dengan yurannya, dengan mukafaah syahriahnya. Mengharapkan supaya sahabat-sahabat ni bila balik, dapat mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kadang-kadang ada di kalangan sahabat-sahabat yang balik daripada Madinah. Bila bercakap, dia kata apa? Kita ni tak bolehlah nak gaduh-gaduh. Satu perkataan yang kadang-kadang kita pun sedih dengar. Bukan semua, ada yang Madinah yang baik-baik, yang bagus-bagus, ada ramai. Tapi sahabat-sahabat kena ambil semangat ini. Betul, aliran salafiyah ni tak ramai. Dari sudut asatijah ni tak ramai. Tapi paling tidak, kena ada orang yang nak berjuang, memartabatkan semula. Pegangan Islam seperti mana yang difahami oleh salafus salih ni. Kami di Perlis ni, kadang-kadang sampai penat dah. Macam Syekh Mahmud sebut lah. Syekh Mahmud sampai pencen, tulis surat 3 kali, baru orang terima. Penat jadi idari, penat jadi pentadbir. Saya merasa benda yang sama. Orang kata pasal apa? Dr. Rora tak menulis. Ramai ni mesej ni WhatsApp. You kena tulis sikit. Padahal dia ustaz juga. Lah kali kita bengang, kita kata, hang lah tulis. Hang cakap je bagi cadangan je. Tak apa, kita duduk belakang-belakang je lah Syekh. Kadang-kadang kita penat. Sebab kita bukan macam aliran yang lain bila nak menulis tu tak perlu pada rujukan. Kita bila nak tulis, kita kena ada rujukan, kena letak nota kaki. Kerana kita dah ajar pengikut kita begitu. Jadi kita akan penat. Bila dah jadi pentadbir universiti, dah jadi pentadbir, kadang-kadang mesyuarat tu panjang kan. Jadi bila nak mentelaah buku tu, kita ada masa. Tapi nak menulis, nak quote, buat quotation, apa semua tu ambil masa. Alangkah baiknya kalau ramai yang boleh membantu. Alangkah baiknya kalau ramai yang boleh tolong. Tak nak ke depan pun tak apa, bagi bahan ilmiah. Dan Alhamdulillah, kita baru terima berita gembira lah juga. Ada satu yayasan, dia nak sponsor. Tahun depan insyaAllah 2024, dia akan bagi bajet 100,000 untuk research team bergerak untuk jawab syubhat-syubhat yang berlaku. Apa yang berlaku sekarang ni, ada gerakan-gerakan tertentu nak membenarkan tarikat-tarikat yang kadang-kadang tarikat tu kita nampak memang tarikat bermasalah. Tapi nak dibenarkan atas dasar orang-orang tertentu yang berkepentingan. Kita terpaksa menjawab benda ni. Ini bukan masalah gaduh tak bergaduh. Ini masalahnya kita nak menempatkan ke tidak diri kita dalam gerakan islah. Dah kalau sampai Nazim Haqqani menyebutkan alam ini Tuhan cuma tengok sekali sehari je, yang lain tu semua wali kutub yang urus, takkan kita nak diam aja? Kita boleh pilih untuk diam dan menjaga kepentingan diri. Tapi apa jadi pada agama ni? Apa jadi pada pegangan masyarakat? Jadi kami asatizah ni mengharapkan adik-adik, sahabat-sahabat yang berada di sini, tuntut ilmu, fokus, jangan terganggu dengan benda-benda lain selain pada menuntut ilmu. Balik, berikan manfaat kepada umat. Bersama dalam gerakan islah untuk kita martabatkan balik pegangan salafus salih di Malaysia, di Indonesia, di Singapura dan juga di Thailand. Penganjur. Saya nak sebut banyak lagi tapi tak apalah. Penganjur kata 15 minit je. Cukup dah 15 minit. Dah 15 minit belum? Moderator pun tak boleh harap. Okey, kita berhenti dulu di sini, kita bagi ruang pada panel yang lain insya-Allah. Baik.